Saya dah 11 tahun jadi usahawan dan content creator. Banyak benda saya belajar. Kalau korang rasa saya ajar banyak benda dalam video-video saya kan, sebenarnya saya belajar lagi banyak daripada tu. Jadi saya nak share beberapa benda yang saya rasa penting yang membolehkan saya menjadi saya yang sekarang. Yelah, mungkin ada yang nak jadi content creator ke, ataupun nak bina brand, ataupun nak membina satu platform sendiri kan. Mungkin boleh pakai apa yang saya share ni. Ini kira tips saya untuk menjadi seorang yang berjaya. First, kita kena kenal tanggungjawab. Orang tu bukan orang yang berjaya kalau dia tak dapat manage tanggungjawab dia. Kita boleh nilai diri kita sendiri. Kita listkan tanggungjawab kita, fokuskan yang wajib ke atas, yang sunat-sunat kat bawah. Yang macam kalau kita tak buat pun tak ada apa sangat, sebab mungkin bukan tanggungjawab kita yang berat. Utamakan tanggungjawab yang penting-penting ni kan. Listkan, tengok kita cover ke tak. Contoh, saya sebagai lelaki Islam, lelaki Muslim, saya tengok tanggungjawab saya. First, kepada Tuhan. Saya kena tunaikan solat, bayar zakat. Kalau solat tertinggal, ganti. Wajib dulu. Kita fokus yang wajib je. Lepas tu tengok pada keluarga kita, rumah untuk berlindung tu selesa ke tidak, dapat makan yang cukup, rasa dilindungi. Benda-benda macam tu yang wajib. Itu pada kita punya keluarga. Kalau kita bekerja, benda yang wajib dalam kerjaya kita tu apa, adakah kita penuhi. Tengok tu, ada tak yang problem kat situ. Kalau ada problem kat situ, kita susah nak jadi orang berjaya. Ataupun mungkin takkan jadi orang berjaya selagi kita punya tanggungjawab tu kita tak penuhi. Kenapa saya cakap tanggungjawab ni penting adalah kerana itu adalah basic requirement kita sebagai manusia. Sebab kita lahir ni ada sebab. Sebabnya adalah untuk memenuhi tanggungjawab kita. Dengan memenuhi tanggungjawab ni, kita boleh bawa ke next stage. Kalau dalam Islam, dengan memenuhi tanggungjawab kita ni, kita boleh masuk syurga. Okay, itu first, tanggungjawab. Yang kedua, kena pandai manage stres. Stres tu memang bagi kesan kat kita. Tapi jangan disebabkan stres, kita punya output drop dengan banyak. Kena lawan stres ni. Macam mana nak lawan stres? Adalah dengan fokus pada benda yang memberikan output. Benda yang produktif. Jangan fokus pada masalah, fokus pada menyelesaikan. Contoh masa awal saya jadi usahawan dulu, ada satu stres ni saya ingat sampai sekarang lah. Di mana saya masa tu tengah fokus dalam servis website tau. Saya buat website untuk company. Ada satu hari tu saya dapat panggilan daripada sebuah syarikat umrah dan travel. Dia seorang staff dia lah. Seorang staff dia ni panggil saya untuk berbincang tentang website company dia. Dia nak buat website company. Company tu dah ada website, tapi dia nak buat website baru yang akan improve dia punya business. Itu company yang agak besar lah. Saya tak nak lah cerita nama company apa. Tapi company umrah dan travel yang besar. Mana main game juta-juta, puluh juta punya ni. Saya pun kata, okay, set. Maybe saya kata, okay, esok pagi jumpa pukul 9 kan. Boleh. Saya pun bawa naik kereta kancil ayah saya, pergi ke dia punya office lah. Saya pun nak jumpa staff tu. Sekali bila jumpa staff tu, kan depan dia punya office dia. Lepas tu staff dia kata, okay Syafiq, kejap lagi kita present depan Datuk Saya macam, present depan Datuk? Saya macam, saya ingat kan dia hubungi saya tu, dia contact saya untuk bincang staff kan. Saya nak bincang-bincang gitu, macam mana website yang saya nak buat, apa kesan kalau dapat website yang berkualiti kan. Rupanya dia minta saya untuk present depan Datuk. Sebab hari tu adalah hari meeting mingguan ataupun bulanan diorang lah. Diorang mungkin seminggu ataupun sebulan sekali, dia tak tahu lah. Diorang ada meeting besar hari tu. Saya tak pernah present depan Datuk ke apa, dalam apa macam corporate punya presentation kan. Dah lah saya pakai baju biasa, tak ada nak prepare apa sangat dengan bertopinya. Tak sampai seminit, saya fikir dalam 30 saat. Saya senyap kejap 30 saat. Masa dia cakap tu kan, dia bagi tahu saya kena present dalam masa setengah jam lagi. 30 saat saya fikir. Saya macam senyap. Otak saya rasa laju gila tengah fikir. Dia stres. Ada part saya kata, give up lah, siapa suruh bagi tahu sekarang. Kenapa masa call itu tak bagi tahu buat presentation kan. Sebelah lagi saya punya otak ni kata, kita boleh buat. Kita boleh buat. Cara dia macam mana? Setengah minit tu, 30 saat saya duduk fikir. Okay, saya pergi kedai komputer ayah saya. Ayah saya masa tu masih lagi bekerja. Pergi kedai komputer ayah saya, cari komputer rosak yang elok-elok sikit, boleh survive.
ataupun komputer yang sudah ayah saya repair, saya install game. Saya nampak, saya fokus. Masa tu saya sangat-sangat stres nak present depan datuk ni. First time budak habis grad, tak ada preparation, dalam setengah jam tiba-tiba suruh minta present kan. Present tentang business pula tu. Benda tu sangat stres, tapi saya kena hadapi juga stres tu dengan saya fokus pada solution. Adakah masalah ni possible untuk diselesaikan? Kalau boleh selesai, apa solution dia? Itu saya fokus pada benda tu. Walaupun tengah stres ni, saya fokus benda tu. Okay, dalam 30 saat tu saya dah rancang. Okay, pergi. Okay, saya kata dengan orang tu, alright, boleh dalam masa 30 minit kan. Okay, saya pergi prepare kejap. Yang staff company tu pun kata, okay. Dia pun masuk balik kat dia punya office. Saya pergi ke kedai komputer ayah saya. Saya tanya ayah saya, ada tak komputer yang dah habis repair? Kan orang hantar komputer rosak, kalau dah habis elok akan letak tempat lain kan. Saya tanya, ada tak komputer yang elok? Tak laju pun tak apa, sebab komputer saya kat rumah. Saya tak boleh balik rumah, dah jauh dah, lambat sangat. Lepas saya beritahu ayah saya kata, ayah itu komputer elok, yang paling laju yang ada kat situ lah. Tapi tak laju mana pun, tapi boleh lah benda yang ada kan. Saya ambil komputer, saya rasa tak silap saya laptop kot. Laptop sebiji, laptop bukan desktop. Laptop baru lepas repair. Lepas tu saya buka laptop tu, memang tak laju lah. Dia sederhana lah kelajuan dia. Saya buka laptop, saya cek-cek, okay, dia install PowerPoint. Walaupun saya tak suka PowerPoint, dia ada PowerPoint. Okay, sekarang saya nak design. Sebab saya kalau korang tengok berani buat ni kan, punya video saya kan, dia punya presentation dia berkualiti kan. Saya memang daripada dulu kalau buat presentation mesti high quality punya presentation. Tak ada pakai PowerPoint klik, tak ada. Saya mesti manually design saya punya presentation tu. Jadi saya buka website GIMP, itu open source punya editor lah. Dia macam Photoshop tapi versi open source, yang free punya. Tak adalah power macam Photoshop. Saya install, lepas tu saya terus fokus. Dalam tak sampai, sebab setengah jam nak kena present, dalam 20 minit lah saya ada masa. 20 minit saya buat presentation. Saya print screen dia orang punya current website. Saya buat research sekejap tentang carian umrah, sebab dia target untuk umrah kan. Siapa dapat top ranking. Saya tengok traffic, kemungkinan traffic tu pergi berapa banyak. Semua saya buat dalam masa 20 minit. Lepas 20 minit tu, saya present. Present depan datuk. Orang ramai, staff company yang not bad gak lah, besar gak lah, dah main juta-juta kan. End up, saya dapat job tu, saya buat website dan company tu untung berjuta-juta lepas tu. Tahun tu, company umrah tu punya sale paling besar dalam rekod company tu. Nampak tak? Betapa pentingnya kita nak manage kita punya stress. Jangan fokus pada masalah, fokus pada penyelesaian. Kalau kita dapat latih diri kita untuk bila stres je, fokus untuk selesaikan kan, InsyaAllah mudah kita nak berjaya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita perlu fikir secara optimum. Sebab dalam hidup kita ni, kita ada banyak sangat laluan. Laluan mana yang kita nak lalu yang akan dapat output paling optimum untuk kita pada masa tu. Satu tips saya untuk memudahkan kita dapat pilih jalan yang paling optimum untuk kita adalah dengan latih kita punya skill design. Skill design boleh memudahkan kita buat pilihan yang paling optimum. Orang yang ada skill design ni, dia mempunyai kemahiran untuk mendapatkan jawapan yang tepat ataupun hampir tepat dalam masa yang singkat menggunakan info-info ataupun knowledge yang dia ada. Faham tak? Contoh saya ada sasaran saya ada objek untuk disasarkan pada sasaran saya. Orang yang tak power skill design, dia akan baling. Cuba nak baling tak masuk-masuk. Cuba nak baling tak masuk-masuk kan. Dia ada data dia ada. Tapi dia tak dapat buat rumusan, dia tak dapat nak cari laluan yang optimum dengan cepat untuk sampai ke dia punya destinasi, jawapan yang dia nak. Untuk orang yang strong skill design dia, sebelum baling ni, dia dah cuba himpunkan maklumat yang dia ada. Benda ni ringan, berapa kekuatan yang dia perlu baling untuk sampai ke sini. Agak-agak, dia mungkin tak tepat, tapi dia agak-agak. Jarak dalam setengah meter, baling tak perlu kuat sangat. Cuba aku gunakan sudut macam ni dan baling kuat macam ni. Pergi ke mana? Boleh jadi masuk. Tapi kalau tak masuk pun, dia mungkin sini, arah sini dah betul dah ni. Aku tak nak arah sengit. Kalau arah sengit ni memang tak masuk. Jadi aku akan baling straight sini. Cuba aku baling. Tak masuk.
Bila tak masuk sekali, dia baling tak masuk kan. Okey, dia dah ada data di mana dia baling arah tu dah betul, tapi tak cukup kuat. Jadi dia baling kuat sikit pada angle yang sama, arah yang sama, masuk tak? Masuk. Itu orang yang ada skill design. Dia boleh dapatkan jawapan dengan tepat dan cepat. Kalau tak tepat pun, dia mudah nak tepatkan jawapan dia. Sebab dia gunakan data-data yang dia ada untuk merangka satu rumus untuk menyelesaikan masalah tu untuk dapat jawapan. Sebab apa orang tu kalau ada skill design power, dia pandai design grafik. Dia boleh dapatkan output design grafik yang cantik. Sebabnya dalam otak dia, dia ada sasaran. Sasaran dia nak dapatkan output design untuk orang suka. Dia dah tahu orang suka benda macam mana. Otak dia akan banyak info tau. Okay, untuk orang suka sesebuah design grafik ni, design tu perlu tarik perhatian mata dia. Jadi bila benda tu menarik perhatian mata dia, tak bolehlah ada benda banyak mengganggu mata dia. Kalau tak, nanti mata dia tak tertarik pada kita punya hasil design. Jadi kalau ada objek tu mesti clear. Okay, kita design benda yang clear. Kalau design kita dah clear objek tu, dia belum tentu menarik pada orang lagi. Jadi macam mana nak buatkan dia menarik? Color kena match. Background color apa, produk ataupun objek tu color apa, match kan. Bila dah match kita punya design color, kita punya placement, semua dah okey, orang faham ke tak? Kalau orang tak faham kita punya design grafik tu, orang tak tertarik. Orang tengok lost, dia skip. Jadi kita fikir pula apa benda yang boleh memudahkan orang tu nampak design tu, faham apa maksud design tu, menarik pula design tu, dan faham apa yang kita nak sampaikan melalui design kita. Jadi designer yang bagus, dia akan himpunkan semua data-data tu semua untuk dapatkan output yang dia nak tu dengan cepat. Contoh kalau orang tu tak ada skill design yang bagus, dia nak jual kipas ni, dia tak gambar kipas ni, dia meletak, tak jadilah. Dia buat iklan lain, gambar kipas macam ni pula, tak jadilah, orang tak tengok juga. Pusing-pusing, tukar gambar background, tukar ni, tukar itu, macam-macam, banyak benda dia kena buat untuk akhirnya dapat output yang okey. Lambat kan? Kalau orang yang dah ada skill design, dia boleh awal-awal himpunkan maklumat yang dia rasa possible, dan dia cuba cari jalan yang paling optimum untuk dapat jawapan tu, untuk dapat dia punya result. Sebab tu orang yang power design ni, dia boleh kerja dengan optimum. Contoh engineer dalam kilang, contohlah kilang production apa benda teknologi kan, dia akan rancang production SOP semua tu untuk mendapatkan output yang paling best berdasarkan equipment yang dia ada dan team yang dia ada. Kalau dia main apply je SOP daripada kilang lain, apply kat situ, orangnya lain, jumlah bilangan tim lain, equipment lain, tapi dia main apply je, output dia tak cantik. Engineer yang bagus, dia akan design flow production tu untuk mendapatkan output yang paling optimum. Dia akan compile semua info-info, semua maklumat yang dia ada dan jangkaan-jangkaan yang dia boleh predict untuk dapatkan output yang paling optimum tu. Jadi kalau nak berjaya, kena sentiasa buat decision yang optimum. Sebab kita punya laluan ni banyak dalam hidup kita ni. Kalau terpulanglah ke apa kejayaan kita sekalipun, nak buat konten ke, nak jadi pengajar ke, nak jadi engineer ke, nak jadi pelukis ke apa, kita ada banyak laluan yang kita boleh pilih. Pilih jalan yang paling optimum. Nak tahu jalan yang paling optimum tu, kita kena strong kita punya skill design. Kena gunakan apa knowledge yang kita ada ni, compile, fikirkan sesuatu yang boleh bagi result yang paling cun untuk kita. Alright? Tu yang ketiga. Poin yang ketiga ni akan bawa pada poin saya yang keempat, yang ada kaitan sikit, iaitu sentiasa betulkan kesalahan. Kalau nak berjaya, kena sentiasa betulkan kesalahan. Kita manusia confirm akan sentiasa buat silap. Bila silap, betulkanlah. Perbuatan kita ni adalah depend pada kita punya set data dan set skill yang kita ada. Disebabkan output kita ni dihasilkan oleh skill set dan data yang kita ada, kita kena pastikan skill set dan data kita ni sentiasa dalam keadaan optimum, cun. Nak pastikan data dan skill set kita ni cun adalah dengan sentiasa betulkan kesilapan kita. Kalau korang tengok konten Berani Buat ni, ada macam-macam subjek. Saya boleh cover daripada website, fizik, engineering, masuk dalam teknologi, video berkebun pun saya buat. Benda-benda ni possible sebab saya sentiasa membetulkan kesilapan saya. Banyak benda yang saya buat ni, saya bukan jenis sembang tau. Saya kena praktikal. Saya kena tunjukkan saya buat dan jadi. Saya ada output yang real saya boleh tunjukkan. Untuk dapatkan output yang menjadi tu, saya kena betul.
Lepas tu kalau tanya saya, memang wah berani buat ni nak betul je. Memang saya perlu pastikan saya sentiasa betul. Macam mana nak buatkan saya sentiasa betul adalah dengan bila ada silap, saya perbetulkan terus kesilapan tu. Jangan nak ego, bila dah salah pun nak pegang juga yang salah. Ni memang output kita tak jadi. Ni, bateri ada positif, ada negatif. Kita sibuk tak. Positif kat belakang ni, negatif kat sini. Duk pegang tu, orang dah kata dah salah ni, positif kat sini, negatif belakang ni. Kalau tertukar, susahlah kita buat projek kan. Tapi dia degil juga. Lepas tu dia buatlah wiring apa semua. Ending dia test pasang bateri. Apa pasal tak hidup? Sebab kesilapan tu, dia tak nak betulkan kesalahan dia. Bila polarity dalam bateri ni salah, tak bergerak lah elektron dalam kita punya litar tu. Ada pula diode, awal-awal tu dah ada diode kan. Tak betul terminal, tak boleh elektron bergerak. Jadi kita tak dapat produce output yang baik sebab dalam data kita ni ada kesilapan. Dan kita tak nak betulkan kesilapan dalam data kita. Kalau saya ada kesilapan macam tadi tu, contohlah data dalam otak saya ni, data saya bateri positif kat belakang, negatif kat depan kan. Saya betulkan, positif kat depan, negatif kat belakang. Lepas tu kalau saya buat projek baru, projek saya menjadi. Sebab saya dah betulkan kesilapan saya sebelum ni. Saya tak stay macam tu saja. Bila saya sentiasa betulkan apa yang salah dalam saya ni, saya punya decision tu cun. Dia pergi ke point 3 balik. Saya boleh mudah untuk dapatkan output yang optimum dengan cepat. Kalau ada silap, betulkan. Contoh saya content creator, kalau ada kesilapan, saya bukan takat betulkan kesilapan saya kena bagi tahu ke orang yang saya buat salah supaya orang boleh betulkan apa yang dia dah consume daripada saya sebelum ni. Ni penting. Tu yang kadang-kadang saya terkilan lah. Kalau tengok orang content creator macam golongan content creator dalam niche agama Islam lah. Saya orang Islam. Saya terkilan pada agama orang Islam lah. Content creator bab Islam ni biasanya ustaz. Ustaz ni content creator lah sebab dia dah buat content, dia pergi submit kat online. Lepas tu orang consume, dia content creator lah. Dia create content untuk orang consume. Bila silap ni, betulkan kesilapan. Dalam bab agama ni banyak orang bergaduh tau. Saya macam memang terkilan. Punca dia adalah tak memperbetulkan kesilapan. Yang ustaz ada buat kesilapan, tak nak betulkan kesilapan dia. Padahal obvious silap. Betulkan. Bukan betulkan personal je, sebab dia dah sampaikan maklumat tu pada orang. Buat satu konten baru untuk perbetulkan orang yang dah salah faham tentang konten dia sebelum ni. Dan untuk orang yang consume konten pula, dia dah tahu benda tu silap, jangan menegakkan benda yang silap. Bila kita tegak, kita cuba pertahankan benda yang silap, benda tu dah jadi skill set dan data pada diri kita. Macam mana kita nak hasilkan output yang optimum, output yang baik bila kita ada data yang silap? Dia macam komputer. Kalau komputer ni ada data set yang silap kan, dia akan sentiasa buat problem. Contohlah, kita ada install satu software ni. Software ni gunanya untuk edit gambar. Tapi ada satu data set dia problem, iaitu bila kita nak edit warna merah, dia jadi warna ungu. Kita macam, aku nak warna merah ni. Ada klik dah warna merah, tapi keluarnya warna ungu. Ni ada wayar. Merah positif, hitam negatif. Ini standard. Kalau kita duk buat design sesuatu, tiba-tiba yang merah ni jadi ungu, hitam ni hitam tapi merah ni ungu. Alamak, mana satu yang negatif, mana satu yang positif? Sebab dalam data tu dah tersilap. Kita punya software tu ada data set tu problem, buatkan output tu salah sedikit. Mungkin tak salah full, tapi membuatkan orang terkeliru. Kalau positif negatif ni tersalah, sebab orang tak tahu, biasa merah ni positif, tapi ungu pula. Mungkin yang berbelang ni positif, yang ungu ni negatif kot. Bila orang tengok konten macam ni, ada kesilapan dalam info, dataset orang tu dah ada kesilapan. Ada benda yang salah dalam dataset dia. Bila dia buat sesuatu, mungkin output dia akan jadi salah. Kalau elektrik, salah terminal ke apa, mungkin benda tu boleh meletup, boleh terbakar, habis rosak kamera, habis rosak barang-barang elektronik, beribu-ribu rugi. Kalau dalam agama Islam, kalau orang tu dah tersalah, kita nak betulkan. Lepas tu yang salah pun dah tahu, ni salah ni, tapi aku tegakkan je sebab aku support orang ni kan. Dia buat keras juga ikut, problem lah. Dia dah salah, bukan salah. Kalau elektronik ni rugi duit. Kalau dalam hati ni, dalam agama kita salah, problem. Okay? So, itu dah dia 4 benda yang saya rasa penting, yang saya belajar daripada 11 tahun saya jadi usahawan dan content creator. First, kita kena manage tanggungjawab kita.
Kedua, kena handle stres dengan baik. Ketiga adalah kena powerkan skill untuk dapat output yang optimum. Dan keempat, kena sentiasa betulkan benda yang salah. Okey, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Nah, ada banyak playlist video dalam tu. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.